Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda. So, kita bertemu lagi kita di dalam segmen Anda Tanya, RBM Jawab yang akan menjawab persoalan anda ataupun pertanyaan anda berkenaan dengan kereta ini. So, kepada anda yang mungkin baru pertama kali menonton video daripada channel ini, so anda jangan lupa tolong RBM untuk tekankan button subscribe dan onkan bell notification supaya anda tidak akan terlepas apa jua video-video terbaru ataupun update-update terbaru yang RBM akan bawakan kepada anda di masa-masa akan datang. Okey, kita terus pergi. Apakah soalan yang diajukan kepada RBM untuk video kali ini, iaitu salam tuan. Waalaikumsalam. So, kalau kereta kita tiba-tiba keluar asap putih pada exhaust tapi temperature normal, so perlukah buat top overhaul ataupun perlukah head to disk skim? So, sistem air semua dah tukar, temperature di paras yang normal. Okey, ini soalan untuk sesi kali ini yang RBM akan jawab dan akan kongsikan bersama dengan anda. Exhaust keluar asap putih ni sebenarnya apa punca dia? Okey, dekat sini apa yang RBM boleh kongsikan kepada anda. Kebiasaannya asap putih keluar daripada exhaust ni dia ada 3 punca. Yang pertama adalah sebab valve seal enjin kereta anda dah keras. Okey, yang kedua kebiasaannya ada masalah seperti piston ring dia dah loose ataupun dia dah makan. So yang ketiga kebiasaannya yang boleh menyebabkan keluar asap putih ni adalah sebab piston anda dah melt, dah cair dah. Okey, ini kebiasaannya untuk kereta yang NA lah, senang RBM beritahu cerita. Untuk kereta yang normal aspiration, bukan kereta turbo. So kereta turbo kebiasaannya kalau asap putih tu dia banyak lagi, ada masalah-masalah lain selain daripada 3 punca utama yang RBM sebutkan ini. Okey, yang pertama tadi, apa itu valve seal dah keras tu? So kita akan dapat lihat simptom-simptom yang kita nak tahu apabila exhaust kereta kita dah keluar asap putih ni. Kalau untuk valve seal tu problem ataupun dia dah keras, sebab valve seal tu biasa material dia getah. Okey, siapa bila mungkin mileage dia dah lama, dia akan jadi keras ataupun dia dah mungkin pernah melalui seperti temperature tinggi yang mendadak ataupun temperature tinggi tu dah lama dah terjadi tapi dibiarkan sahaja, ia juga boleh menyumbang kepada valve seal keras ni tadi. Okey, so kebiasaannya simptom-simptom yang untuk valve seal ni kita akan dapat lihat apabila enjin kereta statik, kita start enjin kereta kita statik, kebiasaannya asap putih akan berkepul-kepul keluar. Okey, tapi apabila kita jalan ataupun kita rev enjin kereta tu ataupun kita dah start berjalan, lama kelamaan asap itu akan hilang. Okey, itu yang pertama yang mungkin disebabkan oleh valve seal itu tadi dah start keras ataupun dah start rosak lah, senang cerita. Okey, yang kedua tadi iaitu apabila piston ring kereta anda dah start loose. Loose ni dia kebiasaannya dia akan mengecil lah. Senang cerita kita panggil bahasa pasar dia iaitu dah makan dah piston ring tu. Okey, so simptom piston ring kalau dah makan ni pula kita akan nampak. Sebenarnya simptom kalau piston ring ni dah start loose ataupun dah makan, dia kebiasaannya akan terjadi apabila enjin kereta kita statik. So kebiasaannya asap tu tak keluar. Statik ni bermaksud enjin tu kita just hidupkan pada keadaan idling. Statik tu walaupun lama kita hidupkan tapi tak ada keluar asap dekat exhaust kereta anda. Biasanya kalau simptom piston ring ni apabila berjalan baru keluar asap putih tu, ataupun mungkin asap tu dia tak begitu putih tapi dia ada kebiruan-kebiruan siap, ataupun asap tu mungkin pergi kepada kehitaman sedikit. Ini kebiasaannya simptom piston ring. Okey, iaitu apabila kita berjalan, kereta tu berjalan, asap akan keluar. Tapi apabila kereta kita statik ataupun enjin kita statik, kebiasaannya asap tu tak ada. Ini kita boleh nampak sebenarnya apa punca tadi asap tu, mungkin daripada valve seal ataupun piston ring. Sebab piston ring kebiasaannya apabila berjalan baru start keluar asap putih itu. So yang ketiga ni iaitu kebiasaannya piston mat ataupun piston dia cair lah. Ini dia juga boleh menyumbang kepada gejala seperti asap putih ni. Adakah masalah asap putih ini sebenarnya berkait rapat dengan temperature ataupun anda pernah melalui gejala seperti engine overheat ataupun berkaitan rapat dengan sistem radiator kereta anda? Sebenarnya tak semua kes macam tu. Ada certain case je yang boleh menyebabkan asap putih ini. Okey, tapi selain daripada itu, mungkin kepada yang valve seal keras ni kebiasaannya dia wear and tear lah. Penggunaan mileage mungkin dah tinggi, dah lama. Mungkin mileage kereta anda pun dah tinggi.
dia berpotensi besar ni yang boleh menyebabkan valve seal ni keras. Okey, selain daripada itu yang memang tidak dinafikan jika anda pernah melalui situasi seperti enjin overheat yang betul-betul melampau, so dia juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi terhadap valve seal kereta anda ini. So yang kedua tadi iaitu apabila piston ring dah loose ataupun dah makan ni tadi, dia juga salah satu punca dia disebabkan oleh mungkin wear and tear. Ini mungkin kepada kereta yang dah lama betul. Mileage kalau kebiasaannya piston ring ni memang lama. Mungkin mileage dah 400,000, 500,000 kilometer pun ke anda jaga kereta anda dengan baik, belum ada masalah lagi terhadap piston ring ni. Piston ring ni kebiasaannya terjadi kepada anda yang mungkin tak menggunakan termostat dalam jangka masa yang panjang. Kebiasaannya sedikit sebanyak akan mempengaruhi masalah piston ring ni. Sebab itu seperti yang sebelum ni Albert dah pernah sampaikan kepada anda, segala enjin di dalam kereta kita sentiasa bekerja mengikut suhu. Sebab itu yang dinamakan thermal expansion itu dia akan mempengaruhi terhadap piston ring kereta anda. So, jika anda tak menggunakan termostat, lama kelamaan kan menjadi masalah seperti piston ring cepat haus ataupun cepat makan ni. Okey. Okey, yang ketiga kebiasaannya piston melt dan cair ni mungkin kemungkinan sangat kecil lah disebabkan oleh temperature kereta yang tinggi ni tadi. Okey, kebiasaannya piston melt ni dia berkait rapat dengan fueling kereta anda ataupun air fuel ratio kereta anda. Okey, kebiasaannya disebabkan detonation ataupun kekurangan fuel ni tadi, so dia akan boleh mengundang kepada piston cair ni tadi. Kepada yang mengajukan soalan ini tadi juga, dia bertanya, so perlu tak nak buat top overhaul ataupun perlu tak nak buat overhaul? Okey, yang mungkin Albert boleh kongsi kepada anda, iaitu yang pertama, kebiasaannya kalau valve seal kereta anda problem, so kita masih boleh membuat kerja-kerja top overhaul saja. Kebiasaannya valve seal ni berada di cylinder head kereta anda. Kebiasaannya kita tak perlu nak buka keseluruhan enjin. Tetapi kebiasaannya kepada jala yang kedua ataupun ketiga tadi, iaitu piston ring dah loose ataupun piston dah melt cair ni tadi, so ni anda perlu melakukan general overhaul. Sebab kebiasaannya piston ring kalau dah problem, so kita nak kena measure dulu cylinder bore tu elok lagi tak, piston tu cantik lagi tak. Okey, sebab kita perlu buka keseluruhan enjin. Dan juga sama piston melt, lagilah berat kerja dia sebab kadang-kadang kita nak kena rebore blok tersebut. Sebab kebiasaannya apabila piston dah cair ni, dia akan efek banyak kepada cylinder wall enjin kereta anda. Mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa video daripada RBM Radiator TV channel ini memberi manfaat kepada anda ataupun dapat membantu anda, so anda kena tolong RBM untuk tekankan button like dan juga sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka mendapat segala informasi yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.